Rasulullah berada di dalam gua. Apa simbolik duduknya di dalam gua ni? Dr. Ramadan Buti disebutkan dalam buku Fiqh Sirah. Begitu juga dengan Al-Ghazali dalam buku Fiqh Sirah disebut di dalam gua bukanlah untuk nak duduk menyendiri setelah wahyu turun. Bila wahyu dah turun, tiada lagi bersendirian, tak bergaul dengan manusia. Yang hanya boleh bersendiri, dalam bahasa Arab dia guna perkataan ni. Istilah dia adalah uzlah syu'uriyah. Syu'uriyah ni maksudnya menyendirikan jiwa ni. Contoh, kita duduk dengan kawan-kawan, mungkin ada yang main judi, ada yang tak solat. Kita tak nak bersama dengan dosa dan maksiat tu. Jadi kita bertahanlah dalam keadaan begitu, bukan mengikut keadaan begitu. Itulah maksud uzlah syu'uriyah. Fizikal kita terpaksa bergaul dengan manusia, kita tiada pilihan. Sebab itulah wahyu turun dan datang. Islam sifatnya kena bergaul dengan manusia. Dan keduanya, dia sebenarnya pengajaran kepada ruhi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di dunia ni, Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia memang ujian hidup. Hidup dekat dunia dia memang ujian. Tiada satu pun orang berani kata setelah habis satu ujian ni aku akan selesai, aku boleh rehat nak tidur. Tak. Dia mesti akan datang ujian yang lain. Inilah sifat ujian. Nak selesai ujian, masuk syurga. Itu je pilihan yang kita ada. Sebab itulah ujian, kalau kita tengok sifat ujian yang sebenar, tengok sirah. Dulu waktu saya belajar sirah, saya memang gemar dan minat dengan sirah ni. Bila mana dia datang dengan perasaan jiwa. Ada seorang, ketika itu saya belajar dekat UM, nama dia Dr. Tariq, Syekh daripada Turki. Dia ajar ni, dia suka tanya soalan. Ini kalau ada ramai-ramai macam ni, kamu kelas tak akan habis kalau kamu tak bagi soalan kat saya. Kena tanya soalan. Saya ingat lagi, waktu exam semua dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab saja. Waktu saya belajar kat UM tu, fully bahasa Inggeris atau bahasa Arab, tak ada pilihan. Walaupun Universiti Malaya, Melayu. Waktu tu dia jumpa dengan saya, lalu tepi ni, saya tak jawab lagi. Waktu tu tengah menjawab beberapa soalan. Lepas tu dia kata apa? Talha, don't worry, you get A. Because dia sebutlah, sebab saya melihat pelajar saya di dalam kelas. Kamu tanya soalan, saya jawab, maksudnya kamu faham saya ajar. Jawab dah dapat A. Tak jawab pun, jawablah untuk nak boleh dapat A. So itulah Dr. Syekh Tariq ni menyebabkan saya minat dengan sejarah. Sehinggalah dia kata begini, siapa kata sejarah bosan? Orang yang begini bukan berjiwa pahlawan. Uish, saya dengar ni jadi, jiwa ni jadi subhanallah. Sebab dia kata apa? Kamu lihat semua, Hitler, sebut Hitler, Senok Koronje ni orang Britain yang dibeli untuk nak ambil Aceh daripada orang Islam. Ketika mana Indonesia telah merdeka kecuali Aceh. Dia ni orang yang disunatkan. Ni sejarah sikit Senok Koronje ni, saya panggil lah Senok Koronje. Dia ni berlakon masuk Islam, pergi ke Mekah masuk syahadah, sunat. Dia dibayar dengan bilion, dia bukan juta lagi, bilion, untuk nak kuasai bahasa Arab dengan Al-Quran. Pergi Indonesia, belajar bahasa Indonesia, duduk dengan ulama-ulama sehingga dia boleh kahwin dengan anak ulama, sehingga dia telah memecahkan Aceh dengan bangsa. Dahsyatnya, subhanallah. Dan di akhirnya, saya tak sempat nak print screen, ada satu saya tulis, saya dapat daripada Eropah. Dia kata bagaimana hidup dia, adakah dia telah masuk Islam? Jawapannya adalah dia hanya berlakon untuk nak masuk Islam, untuk nak kekalkan penjajahan dekat Aceh. Dahsyatnya, musuh ni merancang. Jadi Dr. Tariq tadi disebut, kamu lihat, nak berjiwa pahlawan kena menguasai sirah. Hitler, Senok Koronje, orang-orang dekat dunia ini dapat menawan dunia sebab mengkaji sejarah. Siapa kata bosan, dia tidak akan memenangi perlawanan. Sejak itu saya mula rasa berjiwa besar, merdeka untuk nak kuasai lagi sirah dan disampaikan kepada generasi demi generasi. Sirah kita ni tuan-tuan, dia bukan ciptaan dan dongengan. Tak pernah ada atas muka bumi ini Rasulullah, seorang manusia, berjaya melahirkan satu generasi yang tengok kitab satu dunia hari ini. Semua cerita kan tentang sejarah-sejarah. Hari ini ada orang daripada Europe buat satu cerita Bilal. Saya pun baru tengok cerita Bilal tu. Cantiknya animation. Tuan-tuan kalau ada anak keluarga, tengoklah sama-sama. Dia bukan 3D lagi, 4D dia buat. Sejam lebih movie dia. Dia tunjuk perjalanan Bilal kena pukul dengan Umayyah, sampailah dia boleh bunuh Umayyah, dan dia meninggal macam mana. Dia ada adik-beradik perempuan dan mak dia kena bunuh sehingga dia jadi hamba.
Orang barat pun menceritakan tentang benda ni. Satu kisah dulu, ada satu kisah dalam YouTube, ada lagi cerita ni, The Messenger. The Messenger ni dibawa cerita Rasulullah, yang penulis ni orang kafir. Waktu tu ada orang kata selepas dia buat video ni dia masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Nak ceritanya kisah Islam, kisah sahabat, kisah yang real. Dia pasti, dia benda yang sure. Sebab itu kalau kita tengok sirah ni, bagaimana Rasulullah boleh membina orang jadi manusia, sehinggalah hanya satu je formula dia. Kita melihat semula sejarah, kita belajar, tengok sejarah. Di dalam gua Hira, apa yang Rasulullah ajar kepada kita? Masalah hari ini hanya boleh diselesaikan dengan jiwa yang tenang, bukan dengan otak rasional dan profesional. Kalau otak rasional dan profesional, Dr. Ramadan Buti dia kata apa? Nescaya orang orientalis lah orang yang paling akan dapat kebenaran. Tetapi dia ni rasional yang meruntuhkan Islam. Sebab itu kalau kamu serabut, Dr. Ramadan Buti dia sebut, kalau serabut bukan fikir rasional, fikirkan muhasabah. Sebab tu dalam Al-Quran banyak sebut perkataan taqilun, tatafakkarun, tazkurun. Semua benda tu untuk nak jinakkan hati semua. Dia tak akan selesai masalah, tapi dia akan mula tenang.